Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton di rancangan Alam Misteri di channelku Zahir Salihin. Kali ni aku nak ceritakan satu kisah di mana ada berlakunya kerasukan yang mengaku dirinya adalah makhluk sebelum manusia. Ceritanya begini. 2 minggu lalu, aku didatangi sepasang suami isteri dan seorang anak lelaki di pusat rawatan. Pesakitnya adalah anak lelaki mereka. Dari perbualan sebelum rawatan, si bapa menceritakan bahawa sudah banyak tempat sudah dikunjungi. Boleh dikatakan hampir setiap perawat yang muncul dalam ekspos mistik dan rancangan alam gaib sudah terbawa. Semuanya belum ditemui penawarnya. Tuduhan tersebut membuatkan saya tersenyum. Lantas saya katakan pada mereka sekeluarga bahawa mungkin masih belum ada rasi ubat. Kalau dah jaduh ubat dengan penyakitnya, insya-Allah sembuhlah penyakitnya. Simptom gangguan pada pesakit hanya berlaku pada malam hari, iaitu ketika waktu bulan mengambang sahaja. Pada waktu tersebut, pesakit akan merenung bulan kemudian menangis. Begitulah yang berlaku setiap bulan. Maka saya ambil pendekatan segera dengan teknik scan dan hampa kerana tidak dapat mengesan sebarang jenis gangguan pada lelaki tersebut. Heran sungguh. Lelaki tu nampak normal saja. Pertama saya duduk termenung ketika berdepan dengan situasi tersebut, saya teringat pada Allahyarham Tungah ketika berhadapan dengan kes yang hampir sama. Kata beliau, mungkin badan tengah kotor. Akibatnya konsentrasi tiada. Dan sunat kalau bersih, apatah lagi kalau harum semerbak. Lalu saya minta izin pada pesakit untuk berehat sebentar. Kemudian saya ingin mandi kerana baru teringat saya baru saja selesai mengelap kipas chilling sebaik sahaja keluarga pesakit tiba di pusat rawatan. Selepas mandi, saya pakai wangian agar diri harum semerbak. Setelah itu, saya ke ruang rawatan untuk menyambung tugas rawatan. Ketika duduk berhadapan pesakit, tiba-tiba wanginya kamu dah tak bau macam. Kamu pakai minyak apa? Kelihatan suara pesakit berlainan. Maka saya yakin ketika itu pesakit sedang kerasukan. Minyak atas 1001 malam, tak pernah bau ke? Pernah, tapi dah lama tak bau macam ni. Masa ke Andalusia pernah lah. Harum betul bau ni. Boleh bagi aku sikit? Boleh, tapi kena kerjasama lah. Setakat minyak wangi, apalah sangat. Seraya itu, dia tersenyum dengan kata-kata saya. Boleh, tapi aku tak suka orang belakang. Kalau kamu boleh cakap dengan aku elok-elok, tanyalah apa yang kamu nak. Dengan nama Allah, aku tak akan tipu. Tak baik kamu main sumpah-sumpah macam tu. Nak makan sumpah baru ke? Kamu ni jin Islam ke? Kenapa aku nak takut? Aku cakap jujur lah. Memang aku sembah Allah, tapi aku bukan Islam. Sembah Allah tapi bukan Islam? Agama apa kamu ni? Agama monoteism. Agama apa tu? Agama yang satu lah. Tuhan hanya satu, yakni Allah. Tak sekolah ke? Terkena juga aku. Kamu jangan main-main pasal agama ni. Masa tu tangan kanan dah diangkat, rasa nak lempang. Aku tak tipu lah. Aku bukan jin, syaitan atau malaikat. Aku Poppy. Namaku Mizari. Terangan saya tak jadi diangkat. Rasa nak tahu pula apa cerita berikut ni. Poppy? Makhluk apa tu? Wahai hamba Allah, banyak lagi rahsia Allah yang kamu belum tahu. Bukan semua rahsia boleh dicapai dengan akal manusia. Ceritakan, aku nak tahu. Aku wujud sebelum kaum jin diciptakan lagi. Sebelum banyak kuat kami dibinasakan Allah kerana kesalahan kami sendiri. Kemudian dia menangis tersesak. Kuat kami dah kurang dari 1000. Mungkin kerana kesalahan yang kami lakukan. Kami tidak diizinkan Allah untuk melahirkan zuriat. Duduk saya mendengar cerita si Mizari. Baru saya teringat akan sebuah buku yang dibaca kalangan Isa Daud. Cerita yang diberitahu menepati penerangan yang diberitahu dalam buku tersebut. Kalau begitu, betulkah nama golongan kamu ni Alihin?
Seraya itu dia mengganggu. Al-Hin adalah nama makhluk. Kami hidup berpuak-puak. Aku dari puak kopi. Ada lagi musuh puak iaitu Neanderthal. Nama puak lain banyak, tapi aku sudah lupa. Apa yang buat kamu buat sampai Allah murka? Dia diam sejenak. Apa yang kamu tengok kemaksiatan dan kerosakan manusia hari ini, itulah yang kami buat dahulu. Tapi hari ini aku tengok kerosakan manusia lagi hebat dari apa yang kami lakukan dahulu. Wahai makhluk Allah, aku tak ada kuasa untuk lakukan apa pun pada kamu kecuali dengan izin Allah. Tapi boleh aku tanya, kenapa aku tak dapat scan kau tadi? Mana kau menyorok? Aku tak pergi mana-mana. Memang dari tadi aku dalam badan ni. Jangan kau kerja hati pula. Setakat ini dengan izin Allah, aku belum dapat di-scan mana-mana perawat pun ketika mereka berubat. Mungkin kerana ada sebab yang kau dan aku sendiri belum tahu kecuali Allah. Dah tu, sekarang ni kamu boleh bercakap dengan aku macam mana pula tu? Itu kerana aku sendiri yang nak bercakap dengan kamu. Bukan semua tahu aku suka manusia. Aku nak duduk dengan kamu boleh? Kalau kamu izin dah. Tak payahlah. Aku selesa dengan sesama manusia. Kamu tak marah kan? Taklah. Buat apa aku nak marah? Kamu ada hak atas diri kamu. Boleh kamu bagi sebab kenapa kamu duduk dengan budak ni? Sebab dikasih aku duduk dengan dia. Dari badan pesakit tersebut, Mizari menceritakan penemuannya dengan budak tersebut ketika dia berjumpa di sebuah rekreasi di selatan tanah air. Katanya budak itu tak takut dengan dia. Cerita tersebut disahkan bapanya. Memang anaknya ada mengikuti kursus kadet di tempat tersebut. Wahai makhluk Allah, aku bergalah di kalangan orang alim untuk mendakwah kamu. Tapi sudi tak kamu masuk Islam? Maaf ya. Aku masih yakin dengan agamaku. La ikraha fid din. Memanglah, tapi agama akhir zaman kan Islam. Kalau kamu menyembah Allah, mengapa tidak kamu ikuti agama akhir zaman ini? Agama yang disuruh dan dijamin Allah. Aku tahu. Tapi aku bukan dari jin dan manusia. Tiada satu pun nama kaum aku dalam Al-Quran. Lalu dibacakan ayat surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi aku yakin dengan peganganku. Aku tidak pernah menduakan Allah. Tidak ada apa yang mampu saya katakan padanya. Keluh saya bila mendengar hujahnya. Kalau begitulah kata kamu, tiada apa yang mampu aku katakan lagi. Tapi dengan nama Allah, boleh tak kamu keluar daripada anak ini? Kesian aku tengok mak bapak budak ni. Kamu tak rasa kesian ke? Kesian juga. Banyak jugalah duit diorang habis pergi berubat. Demi Allah, aku memang nak keluar. Tapi belum masanya lagi. Dah tu, bila agak kamu masa tu sampai? Sekarang. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau boleh mensyirikkan, aku tak nak lah. Aku nak salam kedua mak bapak budak ni. Aku nak minta maaf sebab menyusahkan dia orang. Lepas tu, aku nak kau doakan agar Allah pendekkan nyawa aku boleh? Syarat yang pertama tu insya-Allah boleh. Tapi peliklah dengan syarat kedua tu. Kenapa? Ada tak bapak budak ni cerita perangai peliknya masa dia sakit tadi? Yang mana? Yang suka tengok bulan mengambang tu ke? Yelah, kamu tak nak tahu kenapa aku suka tengok bulan? Kenapa? Aku tengah kira umur aku lah. Kiraan masa aku macam kalender Islam. Buat kami mana pakai kalender Masihi. Oh, tapi kau tak jawab lagi soalan kedua tu. Sabarlah. Maksud aku kira umur untuk tahu hayat aku. Dah lama sangat aku hidup. Sunyi betul hidup aku. Aku nak kamu doakan agar Allah pendekkan hidup aku sebab aku dah hidup lama. Oh, macam tu. Berapa dah umur kau? Sikit je. Baru 4,132 tahun. Mak ai, lamanya kau hidup. Betul. Sebab tu aku nak kau doakan aku. InsyaAllah. Kalau itu yang kamu nak, tapi aku nak tanya soalan terakhir ni. Boleh? Tadi kata suruh aku keluar. Ni makin banyak pula soalan. Apa dia? Boleh tak aku tengok kamu? Aku nak tengok je diri kamu tu. Boleh, dengan izin Allah. Kau baca surah Al-Kawthar 1000 kali sebelum tidur. Minta pada Allah nak tengok aku.
Bukannya aku yang izin, Allah yang izin. Sekarang boleh aku keluar? Dipersilakan wahai hamba Allah. Semoga kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Sebelum dia keluar, dia mencium tangan kedua ibu bapa pesakit dan meminta maaf pada mereka. Sekitar 5 minit selepas itu, pesakit tersesat. Kelihatan berat dan lelah yang dialami akibat tenaga tubuh yang digunakan oleh makhluk lain. Hanya sebagai syarat asas rawatan, saya bekalkan air dan limau ruqyah untuk dibuat mandi dan minuman di rumah. Sakit pulang selepas itu. 3 hari kemudian, bapa pesakit menelefon saya dan mengatakan anaknya sihat sepenuhnya. Dia mengajak saya ke jamuan doa selamat di rumahnya sebagai tanda kesyukuran dan nazar yang diniatkan. Saya juga telah mengamalkan apa yang dikatakan oleh Mizari. Alhamdulillah, saya dapat melihat parasnya. Padanya berbulu putih, berwajah manusia yang tampan dan bersayap. Wallahu a'lam. Mungkin itu hanya mainan mimpi. Okey, itulah perkongsian cerita tadi yang mengatakan dia adalah bangsa sebelum manusia dan jin. Agak menarik cerita ni. Kalau korang suka cerita-cerita yang misteri dan seram, bolehlah subscribe, like dan share di channel aku. Dan sekali lagi sebagai peringatan, cerita yang disampaikan ini anggaplah sekadar hiburan semata-mata. Sama ada ia benar ataupun tidak, hanya Allah dan penulis saja yang tahu. Semoga kita berjumpa di lain video. Assalamualaikum.